Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insya-Allah pada pagi yang penuh berkat ini, yang penuh dengan ceria ini dan terang benderang, kita akan coba bawakan lagi tajuk mengenai Reviving Ramadan dengan sirinya, iaitu istiqamah. Dalam bab istiqamah ini, apa yang perlu kita lakukan? InsyaAllah kita akan ketahui selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Tafsirnya yang bermaksud, dan hendaklah ada di antara kamu ini yang menyuruhkan ke arah kebaikan, yang membawa ke arah kebajikan serta mencegah daripada kemungkaran, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kitalah orang-orang yang beruntung yang mengajak mereka ke arah kebaikan serta mencegah daripada kemungkaran, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma fafahamnaha Sulaiman wa kula ataina hukma wa ilma wasakharna ma'a Daudal jibal yusabbihna wat thair wa kunna fa'ilin. Alhamdulillah buat saudara dan saudari, para jemaah, para sahabat dan pecinta ilmu, insya-Allah pada pagi ini saya akan cuba bawakan sambungan daripada Reviving Ramadan dengan sirinya, iaitu ialah istiqamah. Jadi apa dia istiqamah? Istiqamah pada asalnya ialah iaitu kita konsisten dalam membuat satu perkara. Perkara apa itu? Perkara yang kebaikan. Bila sebut istiqamah, kita bincang tentang istiqamah dalam Ramadan. Jadi apa yang kita lakukan? Contohnya banyak dalam Ramadan ini, banyak perkara yang kita boleh lakukan. Baca Al-Quran, bertadarus, berqiyamul lail, iaitu tahajud ataupun tarawih. Qiyamul lail kan bangunkan malam. Jadi bangunkan malam dengan apa? Bangunkan malam dengan bacaan Al-Quran, dengan tarawih, dengan sunat witir, sunat tasbih, sunat tahajud dan banyak lagi. Bahkan istiqamah ini juga boleh dilakukan dalam jual beli. Istiqamah dalam jual beli, istiqamah dalam berpuasa berramadan, istiqamah dalam mentaati kepada ibu bapa, dan istiqamah dalam menjalankan amal ibadat yang sunat muakkadah, sunat yang dituntut. Jadi bila masuk dalam perkara-perkara istiqamah, kita ingin tahu lebih dahulu iaitu apa dia istiqamah. Dalam hadis ada menyebutkan itu bahawasanya perkara yang dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah perkara yang sedikit tetapi terus menerus, itu konsisten, dan inilah yang dikatakan istiqamah. Ada satu kisah, iaitu mengenai kisah Rasulullah SAW. Apabila Rasulullah SAW telah naik ke Isra' Mi'raj, iaitu pada peristiwa Isra' dan Mi'raj, Rasulullah dimasukkan dalam syurga untuk memperlihatkan keindahan syurga. Ketika itu apa yang berlaku? Ketika itu yang berlaku, Rasulullah masuk dalam syurga, macam-macam yang Rasulullah lihat. Betapa indahnya syurga. Ada sungai yang mengalir, ada pelbagai air minuman serta sungai-sungai, dan juga para bidadari yang indah-indah. Jadi ketika itu, ketika Rasulullah masuk dalam syurga, Rasulullah didengarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu tapak kaki, iaitu beberapa tapak kaki yang bunyinya Rasulullah kenal. Ketika itu bunyi tapak kaki yang berbunyi pak, bukanlah bunyinya pak, tapi bunyinya itu ada bunyi tapak kaki lah. Jadi apabila bunyi tapak kaki, ketika itu Rasulullah kenal. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, Masya Allah, aku kenal bunyi tapak kaki ini. Kemudian ketika itu tapak kaki siapa? Tapak kaki Bilal bin Rabah.
apabila Rasulullah turun daripada Isra' dan Mi'raj, selepas Isra' dan Mi'raj, Rasulullah berjumpa dengan Bilal bin Rabah, menemui Bilal bin Rabah. Wahai Bilal, kata Rasulullah, wahai Bilal, bolehkah tidak engkau beritahu kepadaku apakah amalanmu ini? Apakah amalanmu selama ini? Kata Rasulullah. Apa kata Bilal? Kata Bilal bin Rabah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku tidak ada apa-apa amalan yang istimewa Rasulullah. Berkata pula Rasulullah, beritahulah aku Bilal, kerana aku dengar tapak kakimu di syurga, kata Rasulullah. Jadi Bilal ketika itu menangis bahawasanya dia adalah ahli syurga. Dan Bilal beritahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jika engkau ingin benar-benar mahu mengetahui apakah amalanku ini, aku memberitahu kepadamu. Apa kata Bilal? Kata Bilal bin Rabah dengan penuh kelembutan mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku tidak ada amalan-amalan yang istimewa selain daripada apabila uduku batal, air sembahyangku batal, maka aku akan ambil uduku semula. Nah, inilah kita dapat the moral of story from this hadis, mengatakan bahawasanya istiqamah. Bilal bin Rabah, Rasulullah dengar tapak kakinya berada di syurga. Kerana apa? Kerana perbuatan Bilal bin Rabah yang beristiqamah terhadap pengambilan air wudu. Apabila kita dengar bahawasanya Rasulullah mendengar tapak kaki Bilal bin Rabah disebabkan ambil air wudu, Bilal bin Rabah istiqamah setiap hari. Apabila masuk ke tandas batal air wudu, maka Bilal terus ambil air wudu. Apabila tersentuh dengan yang bukan mahram, maka Bilal terus ambil air wudu. Apabila saja terkentut, maka Bilal terus saja ambil wudu. Apabila saja terkena najis, maka Bilal terus saja ambil air wudu. Dan inilah dinamakan istiqamah. Perkara yang kecil, yang senang sahaja, tetapi akhirnya bawa ia Bilal bin Rabah ke dalam syurga kerana amalannya yang sedikit tetapi berterusan, iaitu ambil air wudu. Begitulah juga dengan kita. Hakikatnya kita dalam puasa bulan Ramadan, banyak perkara-perkara yang kita boleh buat istiqamah. Banyak perkara-perkara yang kita boleh, perkara kecil yang kita untuk istiqamah dalam bulan Ramadan. Apa dia? Yang pertama, kita tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran di sini tidaklah semestinya kita bukannya sehari 30 juzuk, tidak. Itu namanya memayahkan kita. Tapi kita ambillah kesenangan. Bayangkan kesenangan dalam satu solat 2 muka surat. Kan ini sudah cukup. Biarnya sedikit, namun berterusan dalam setiap 5 waktu solat 2 muka surat, asar 2 muka surat, maghrib 2 muka surat, isya 2 muka surat dan subuh 2 muka surat, dan akhirnya mendapatkan 1 juzuk, 10 muka surat 1 juzuk. Berarti dalam sehari kita memperolehi 1 juzuk dalam sehari. Jadi ini menangkan istiqamah. Istiqamah kita dalam puasa Ramadan, istiqamah dalam baca Al-Quran. InsyaAllah kita akan boleh khatamkan Al-Quran dalam masa 1 bulan. Begitu juga dengan halnya kita istiqamah dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa jua bidang-bidang sunnah muakkadah. Bayangkan kita istiqamah juga dalam jual beli. Apabila masuk jual beli yang beriman, mereka akan ambil sepenuhnya kenikmatan dalam bulan Ramadan. Apa dia yang pertama? Iaitu istiqamah mengenyangkan orang. Bayangkan yang pertama ini, iaitu mengenyangkan orang. Apabila dia berjual beli, jual popia, jual pulut panggang, jual kebab, jual roti john, jual tongking ayam dan seumpamanya. Apabila dia jual, bayangkan satu tongking RM1, namun dilebihkan satu tongking lagi. Bermakna di sini dia memberikan kenyangan kepada orang lain. Kan dalam hadis ada mengatakan bahawasanya apabila kita mengenyangkan orang lain di bulan Ramadan, maka kita akan memperolehi pahala itu seperti pahala orang itu juga. Jadi inilah kita maksudkan dengan istiqamah. Tidak akan merugikan apa-apa untuk kita kepada para jual beli, untuk kita bersedekah dalam jual beli. Begitu juga dengan halnya orang ramai. Untuk mengenyangkan orang lain di bulan Ramadan adalah peluang yang terbaik, peluang yang teristimewa. Jadi jangan terlalu kedekut dan jangan terlalu simpan banyak wang. Kena infakkan harta yang kita ada, infakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah juga halnya dengan kita beristiqamah dalam puasa. Mungkin sehari kita rasa susah, berat, senang, ataupun pada hari kedua kita rasa senang, hari ketiga makin susah, hari keempat makin susah, hari kelima makin susah. Sebenarnya di sini adalah keimanan kita. Di sana menunjukkan bahawasanya apabila masuk bulan Ramadan, untuk kita istiqamah berpuasa senang sahaja.
Kerana apa? Kerana Allah sudah beritahu kepadanya, bila masuk bulan Ramadan maka pintu syurga dibukakan dan pintu neraka ditutup, serta syaitan-syaitan dibelenggu, iaitu dirantai. Inilah peluang kita. Apabila syaitan sudah dirantai, bermakna kita bebas untuk lakukan perkara ibadat, dekatkan kita Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya kita melakukan perkara kemungkaran, tapi kita berkata syaitan dirantai, mengapa kita lakukan? Ingat, jangan kita jadikan syaitannya. Syaitan sudah dibelenggu, jangan pula kita jadi syaitannya. Ingat pesanan ini. Oleh itu, ambillah peluang. Pakej Ramadan ni berlimpah ruah. Jadi inilah peluang kita untuk istiqamah, sentiasa berpuasa. Walaupun berpuasa itu mula-mula hari senang, kemudian susah, tenang. Kerana apa? Nikmat dalam berpuasa ini Allah beritahu dua nikmatnya. Apa nikmatnya dua itu? Yang pertama, nikmat orang berpuasa ialah nikmat berbuka. Yang kedua nikmat apabila menemui Tuhannya, itu Allah Azza wa Jalla. Ingat, dari sini perlu istiqamah kita kepada puasa Ramadan. Insya-Allah mungkin sahaja puasa kita tahu sama ada kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak, kerana puasa ini milik Allah Azza wa Jalla. Insya-Allah apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang kurang dan kekhilafan daripada diri anda sendiri, mohon maaf dan berilah teguran, insya-Allah, untuk memperbaiki diri sendiri juga. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.